Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan ulasan saya ke atas video Ustaz Azhar Idrus tentang bahaya Wahabi. Ayuh kita semak dan analisa sama ada benarkah Wahabi itu adalah mereka yang agak ekstrim, tidak mahu mengikut pendapat imam-imam mujtahid, tetapi ikut pendapat sendiri dan mahu orang lain ikut pendapat dia saja. Dan yang ketiga, suka berbalah, berbahas atau berbicara perkara-perkara khilafiah. Ini adalah video bahagian kedua. Bagi para penonton yang belum lagi menyemak video bahagian pertama, diminta melakukannya terlebih dahulu. Link video pertama saya letak dalam kotak description. Sebelum bermula, sekali lagi saya ingin ingatkan para penonton sekalian agar menjaga akhlak apabila memberi komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai satu perbincangan ilmiah dan bukan pula selainnya. Baik, dalam video bahagian kedua ini saya akan ulas, semak dan analisa dua lagi contoh yang diberikan oleh Ustaz Azhar Idrus, yang ini tentang hukum janggut dan hukum nyanyian qasidah. Untuk hukum janggut, yang ini contoh kedua yang disebut oleh Ustaz Azhar Idrus dalam video asalnya, mereka yang dituduh sebagai Wahabi berpendapat ia adalah wajib. Yang ini wajib bagi seorang lelaki yang memiliki janggut untuk memeliharanya, yang ini membiarkan sekadar apa yang sedia ada. Maksud sekadar apa yang sedia ada ialah lelaki yang berbeza memiliki janggut yang berbeza. Ada yang sekadar di bawah dagu, ada yang daripada pipi, dan ada yang daripada sideburn dan sebagainya. Dan ada juga yang lebat, ada yang beberapa helai saja. Maka mereka wajib memeliharanya sekadar apa yang sedia ada. Maksud wajib di sini ialah haram untuk sengaja mencukurnya. Baik, apakah dalil Wahabi apabila berkata wajib pelihara janggut dan haram mencukurnya? Apakah imam mujtahid, adakah imam mujtahid yang memiliki pendapat yang sama? Dan akhir sekali, adakah ia dianggap sebagai satu pendapat yang ekstrim? Untuk menjawab soalan ini, untuk menyemak dalil-dalilnya dan penghujahannya, saya tak perlu buka kitab. Cukup dengan merujuk ke laman web di belakang saya sekarang ini, sebagaimana yang terpapar di skrin anda. Macam muka Wahabi aja dengan yang janggut yang panjang tu. Laman web apakah ini? Okey, tadi saya zoom, sekarang saya kecilkan ke saiz yang normal. Okey, kita nampak di sini. Macam kenal saja laman web ni. Okey, ia adalah laman web rasmi, Facebook page rasmi Ustaz Azhar Idrus, okey, yang membicarakan tentang hukum janggut di sisi 4 mazhab. Diterangkan hukum janggut, dalil dan khilaf yang berlaku. Bukan ke sebelum ni Ustaz Azhar Idrus kritik Wahabi sebagai suka bincang bab khilaf? Okey, tapi dekat sini ada pula Ustaz Azhar Idrus sendiri membicarakannya. Okey, jangan salah faham. Saya bukan mengkritik tulisan di page Facebook ini. Saya memang sokong perbincangan perkara khilafiah supaya kita dapat tahu dan faham dalil serta hujah pendapat-pendapat yang berbeza. Bahkan saya sendiri pernah membuat sebuah video berjudul Jom Bincang Perkara Khilaf. Nanti saya tunjuk. Okey, ini video Ustaz Azhar Idrus yang asal yang sedang kita kupas sekarang ini. Ini video saya. Okey, nampak tajuk dia, Jom Bincang Perkara Khilaf. Memang saya suka bincang perkara khilaf. Okey, kenapa? Apa manfaat bincang perkara khilaf? Kenapa saya suka bincang perkara khilaf? Kenapa saya ajak jom bincang perkara khilaf? Ayuh tonton video ini, link saya bagi di kotak description ya. Okey, jadi kembali ke sini. Jadi cuma yang saya nak highlight di sini ialah saya hairan
kenapa mengkritik golongan Wahabi sebagai suka berbicara perkara khilafiyah sementara Ustaz Hazza Idrus juga berbicara perkara khilafiyah? Kan? Okey, tak mengapa. Kita maju ke hadapan, kita move forward. Ayuh kita baca apa yang dijelaskan oleh Ustaz Azhar Idrus. Okey, hukum janggut di sisi 4 mazhab. Tanpa membahas tentang memotong janggut yang lebih dari kadar segenggam atau membiarkannya panjang, para ulama sepakat mengatakan menyimpan janggut adalah sunnah dan diperintahkan oleh syarak. Rujukan ialah kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Antara hadis-hadis yang menjadi sumber dan panduan berkenaan hukum janggut adalah seperti berikut. Hadis pertama daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya hendaklah kamu sekalian menyalahi orang-orang musyrik, perihalalah janggut dan cukurlah kamu sekalian akan misai. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya cukurlah kamu sekalian akan segala misai dan biarkanlah kamu sekalian akan janggut, berbezalah kamu sekalian akan orang-orang Majusi. Hadis daripada Sahih Muslim. Hadis ketiga pula daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya 10 perkara yang termasuk fitrah. Yang tu salah satu daripadanya ialah mencukur misai dan memelihara janggut. Hadis daripada Sahih Muslim. Hadis keempat daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ataupun perkataan Ibnu Umar, bahwasanya baginda memerintahkan untuk memotong misai dan memelihara janggut. Hadis daripada Sahih Muslim. Walaupun memelihara janggut adalah diperintahkan oleh agama dan dikira berpahala, para ulama tidak sepakat berkenaan hukum memelihara dan memotongnya. Hukum mencukur habis janggut, mencukur licin janggut, pandangan jumhur ulama tersebut dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah, yang telah pun diterjemahkan, bab tentang mencukur janggut, berjalan ataupun berpendapat jumhur maksudnya di sini apa? Majoriti jumhur ulama fiqh, iaitu Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah bahawa menyatakan bahawa mencukur janggut hukumnya haram kerana bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan dan memelihara janggut hingga sempurna. Jadi saya highlight perkara penting di sini. Yang ini ia adalah pandangan jumhur, juga merupakan salah satu pandangan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i bahawa haram untuk mencukur janggut kerana bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasnya hadis yang keempat ini, bahawa annahu amara, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong misai dan memelihara janggut. Jadi inilah pandangan jumhur. Bukan tadi pandangan Wahabi sama macam ni ke? Yang dituduh-tuduh, yang disebut-sebut sebagai Wahabi, di mana mereka yang dituduh sebagai Wahabi juga berpandangan bahawa wajib memelihara janggut, haram mencukur licin. Ia sebenarnya adalah pandangan jumhur, seterusnya, pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah makruh mencukur janggut, tidak haram. Tersebut dalam kitab Ina'ah Talibin. Artinya pendapat yang muktamad di sisi Imam Al-Ghazali, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam At-Tuhfah, Syekh Ramli, Syekh Khatib dan lainnya adalah makruh mencukur janggut. Berkata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, maksudnya mereka para ulama telah menyebut di sini berkenaan dengan janggut dan seumpamanya dengan perkara-perkara yang dimakruhkan. Antaranya ialah mencabut dan mencukur janggut. Baik. Pendapat mazhab Asy-Syafi'i
nampaknya ya pada pandangan saya seperti tak ada dalil. Okey, saya tunjuk ya. Yang mula-mula di sini ialah pandangan jumhur bahawa Nabi perintah untuk membiak dan memeliharakan janggut. Jadi perintah berarti wajib memelihara, the opposite, haram untuk mencukurnya habis. Dan mereka memiliki dalil-dalil, hadis keempat, ketiga kan, semua ada hadis-hadisnya di sini. Kemudian para tokoh dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad berkata makruh. Tetapi yang dinukil hanyalah pandangan mereka tanpa penjelasan kenapa mereka memahami dalil-dalil ini sebagai sekadar makruh dan bukannya haram. Okey. Jadi meskipun ada khilaf, sekadar yang saya nampak, mungkin tuan-tuan dan puan-puan nampak lain, yang saya nampak pandangan jumhur ini lebih kuat sebab ia lebih mendekati hadis-hadis yang kita bacakan tadi yang dikemukakan sendiri oleh Ustaz Azhar Idrus di laman web beliau ini ya. Jadi ya, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah makruh, tetapi tidak dijelaskan kenapa ataupun macam mana mereka dapat menarik satu hukum bahawa ia adalah makruh. Okey, yang dikemukakan hanyalah pandangan. Okey, hanyalah pandangan tanpa dijelaskan bagaimana mereka mencapai pandangan tersebut. Okey, jadi ini pandangan saya ya. Tuan-tuan dan puan-puan, meskipun ada khilaf, kita kena lihat, kita kena berlaku adil dan kita kena analisa, mengkaji dalil manakah yang lebih kuat. Meskipun kita di Malaysia ialah bermazhab Asy-Syafi'i, tidak semestinya kita pun menutup pintu kita daripada menyemak, okey, menganalisa dalil-dalil pihak yang lain dan kita bersikap jujur. Dalil manakah yang lebih kuat, hujah manakah yang lebih kuat ya. Dan sekadar yang saya nampak di sini, hujah, dalil dan hujah pihak jumhur adalah lebih kuat berbanding dalil dan hujah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, tetapi mungkin tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i ada penjelasan mereka yang tidak dikemukakan oleh Ustaz Azhar Idrus di tulisannya ini ya. Seterusnya dikemukakan pula perbincangan tentang hukum memotong lebih dari genggaman. Berarti janggut tu kita pegang segenggam ya. Macam saya punya kurang. Jadi kalau yang tu maknanya kat sini baru dipotong. Okey, right. Jadi seterusnya terdapat keterangan tentang sepanjang manakah janggut itu. Sekali lagi wujud khilaf di kalangan ulama dan Ustaz Azhar Idrus telah membicarakan khilaf tersebut. Jemput baca tulisan seterusnya ini. Okey, link saya bagi dalam kotak description. Okey. Demikian secara ringkas. Saya tak kupas panjang. Sebaliknya mengesyorkan para penonton untuk merujuk ke laman web Ustaz Azhar Idrus ini. Cuma yang saya nak tekankan ialah, pertama, pendapat yang dikatakan sebagai Wahabi bahawa wajib simpan janggut dan haram mencukurnya adalah pendapat jumhur. Ia bukanlah pendapat sendiri yang tiada imam mujtahid sependapat dengannya. Kedua, pendapat yang dikatakan sebagai Wahabi itu memiliki dalil daripada hadis-hadis yang sahih. Ketiga, ia bukanlah pendapat yang agak ekstrim berdasarkan poin pertama dan kedua di atas ya. Jadi sedikit sebagai sampingan, seandainya di kalangan para penonton yang lelaki, yang muslimin, yang mencukur licin janggut mereka, harap dapat merenung perkara ini bahawa pandangan jumhur ialah wajib memeliharanya, mengurusnya dan tidak boleh ataupun haram hukumnya untuk mencukur licin habis ya. Kadang-kadang di kalangan muslimin ni ada yang nak simpan janggut, tetapi isterinya pula tak bagi. Tak handsome lah abang, nampak tua lah, macam saya pun nampak tua macam ni kan. Memang dah tua pun. Okey, nanti nampak comot ke apa ke. Moga-moga para isteri juga, seandainya ada yang melarang, menegah suami mereka daripada menyimpan janggut, moga-moga mereka juga dapat merenung perkara ini. Dan saya juga berharaplah angkatan tentera dan juga polis, pihak yang berwajib membuat prosedur dapat juga merenung perkara ni ya. Sebab bagi tentera dan polis tidak boleh simpan janggut tetapi boleh simpan misai, which is totally opposite, betul-betul berseberangan, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Okey, ini tentang perkara kedua, contoh kedua yang dibawa, yang dikemukakan oleh Ustaz Azhar Idrus tentang hukum janggut. Saya bincang ringkas saja, tak payah nak tunjuk kitab apa semua.
kerana Ustaz Azhar Idrus sendiri telah membicarakannya dengan baik di laman web Facebooknya sendiri. Jemput rujuk, link saya bagi dalam kotak description. Seterusnya, kita ke contoh ketiga yang dikemukakan oleh Ustaz Azhar Idrus dalam video asalnya, bahawa Wahabi menghukum bid'ah dolalah ke atas nyanyian qasidah. Padahal nyanyian qasidah telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila baginda berhijrah dari Mekah ke Madinah, tak kala sampai ke Madinah, dua orang budak menyanyikan qasidah dan Rasulullah berhenti mendengar. Rasulullah tidak menyanyi, tetapi berhenti mendengar orang lain menyanyi, menunjukkan hukumnya adalah harus. Demikian secara ringkas apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus dalam video asalnya. Baik, ayuh kita semak dan analisa tentang contoh ketiga ini. Ia adalah kisah yang sangat-sangat masyhur, dan nyanyian itu pula ramai yang hafal. Ramai yang hafal kecuali saya. Saya nak kena baca sebab saya tak hafal. Okey, ada di laman web ini sendiri. Okey. Boleh saja ya. Macam mana? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabarus syukru alaina ma da'a lillahi da'. Okey. Perasan tak? Saya bila baca, saya tak menyanyi. Pertama. Yang kedua, saya baca dua rangkap pertama saja. Kenapa ya? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi kalau kita perasan, kalau kita cuba Google search perkara ini, hampir semua rujukan menunjukkan lirik bacaan yang panjang. Tetapi yang saya baca dua rangkap saja tanpa menyanyikannya ataupun mengiramakannya. Kenapa? Nanti saya jelaskan kemudian ya. Okey. Jadi terhadap perkara ini, beberapa perkara yang kita nak semak, dan pertama sekali sudah tentu kisah super masyhur ini, mega masyhur ini, ada rujukan bersanad atau tidak. Semakkan kedua, jika ada, apakah darjat sanadnya? Okey, jawapan bagi soalan pertama, alhamdulillah ada sanadnya. Ia dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah jilid 2 muka surat 506. Sebentar. Okey, sekarang untuk perbincangan contoh ketiga ni, kita buka kitab ya. Jadi di skrin anda sekarang ini daripada perisian Maktabah Syamilah, kitab Dalailun Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi. Okey, kita buka dulu. Saya cuba besarkan sikit. Okey, jadi kitab, okey, apa tajuknya? Dalail Nubuwah wa Ma'rifatul Ahwali Sahibis Syariah. Yang bermaksud, itu tajuk penuh kitab ya, dalil-dalil kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenali, yakni makrifah hal ehwal pemilik syariat. Okey, kitab ini susunan Imam Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijrah. Ia sebenarnya kitab sirah. Okey, nampak di sini dia dalam topik ataupun kategori sirah nubuwah. Okey, yang berdasarkan kisah-kisah yang ada sanadnya ya oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ialah seorang imam hadis, tokoh hadis dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Jadi dalam kitab ini, kalau kita rujuk, okey, muka surat jilid 2 muka surat 506 di bawah ini. Okey, saya select untuk sama-sama kita lihat. Okey, sami'tu ibna Aisyah yaqulu lamma qadima alaihi salam. Okey, tak kala Rasulullah SAW tiba, sambung muka surat seterusnya. Saya select dulu. Tiba al-Madinata ja'alan nisa'u was-sibyanu yaqulna. Okey, dan seterusnya adalah apa yang biasa dibacakan itulah. Okey, tala al-badru alaina min saniyatil wada' wajabarus syukru alaina ma da'a lillahi da'. Okey, perasan tak? Okey, tadi saya baca pun dua rangkap kan? Jadi rujukan yang bersanad yang ada hanya dua rangkap pertama saja. Seterusnya dah dikemukakan riwayat yang lain. Okey, jadi kalau kita rujuk kepada rujukan yang asal, rujukan yang bersanad yang ada hanya dua rangkap pertama sahaja. Okey, rujukan bersanad kerana kembali ke muka surat sebelumnya.
Okey, yang ini sanadnya. Tetapi ya, cuba perhatikan, sanadnya pendek saja. Sebab Imam Al-Baihaqi wafat bila? Tahun 458 Hijrah. Jadi kalau Imam Al-Baihaqi nak bawa kisah daripada Rasulullah SAW, sudah tentu sanadnya panjang. Tetapi sanad ini pendek saja. Bagi seorang ahli hadis ataupun seorang pengkaji hadis, awal-awal lagi dia akan nampak ada something not right here. Ada sesuatu yang tak kena di sini. Kenapa sanadnya pendek? Padahal Imam Al-Baihaqi wafat 458 Hijrah. Dan 460 tahun daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey, jadi saya nak highlight sanadnya pendek, kemudian 2 rangkap sahaja. Okey, ini rujukan asal tu. Okey, ini rujukan asal. Yang tadi saya tunjuk di laman web ni, yang semua orang pun agaknya kenal. Tengok tu, panjang liriknya tu. Okey, panjang liriknya. Okey, baik. Soalan yang kedua ialah, apakah pula darjat bagi riwayat ini? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sekadar ada sanad tak cukup. Kita kena semak apakah ia sahih ataupun tidak. Perkara ini penting sebab sekarang ini ada orang-orang yang suka upkan dirinya bahawa dia bersanad, dia berguru dengan bersanad apa semua tu. Okeylah, kalau betul ada sanad, sanad kamu tu sahih ke tidak? Semata-mata ada sanad, every Tom, Dick and Harry boleh mendakwa diri dia ada sanad. Persoalannya, sanad itu sahih ataupun tidak? Okey. Baik. Jadi bagi soalan kedua, apakah pula darjat sanadnya? Maka jawapannya adalah dhaif. Sanadnya dhaif. Kenapa dikatakan demikian? Ayuh kita rujuk pada kitab lain pula, Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah oleh Syekh Al-Albani, hadis nombor 598. Okey, hadis nombor 598. Pengenalan kitab terlebih dahulu. Saya cuba besarkan. Okey. Okey, jadi tajuk penuhnya Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah wa Atsaru Sayyi'ul Ummah. Sayyi'ul fil Ummah. Okey, yang bermaksud susu galuh hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Okey, kalau yang tak nampak tu tak apa, saya highlight ya. Okey, bermaksud susu galur hadis-hadis dhaif dan maudhu' serta kesan buruknya ke atas umat. Kenapa dikatakan ada kesan buruknya? Ialah, okey, sebelum itu, bila dikatakan susu galur, mula-mula disemak terlebih dahulu sanad hadis tersebut, apakah ia dhaif jiddan, maudhu', tiada asal usul dan sebagainya. Dan kemudian dijelaskan pula bagaimana matan hadis, teks hadis tersebut telah memberi natijah atau impak yang salah kepada umat Islam. Contohnya, kadang umat Islam disibukkan dengan mengamalkan sesuatu hadis yang dhaif atau maudhu' sehingga mereka mengabaikan pengajaran atau pengamalan daripada hadis yang sahih atau hasan. Okey, demikian ini kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang wafat tahun 1420 Hijrah. Okey, kita rujuk hadis nombor 598. Sama seperti yang kita bacakan tadi, saya highlight. Okey, tak kala tibanya ke Madinah, para wanita dan kanak-kanak mereka berkata, tolak al-badru alaina, dan sama juga ya, 2 rangkap sahaja. Dan apakah darjatnya? Darjatnya adalah dhaif. Okey, diriwayatkan oleh, beliau berkata, kita sekarang di sini. Okey, diriwayatkan oleh Abu Al-Hasan Al-Khala'i dalam kitabnya Al-Fawaid, dan demikian juga oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah yang tadi kita rujukkan, Dalailun Nubuwah. Alright. Apakah penjelasannya tentang hadis ini? Okey, di sini. Okey, wa hadza isnadun dhaifun rijaluhu thiqatun lakinnahu mu'dilun. Okey, jadi isnad ini dhaif. Para perawinya thiqah, terpercaya, akan tetapi ia mu'dal. Mu'dal ini ialah salah satu kategori hadis dhaif di mana dalam sanadnya terputus ataupun gugur 2 atau lebih perawi secara berturut-turut. Okey, bila kita sebut hadis dhaif, ada macam-macam jenis hadis dhaif, hadis yang mursal ke, munqati ke dan sebagainya. Salah satu kategori hadis dhaif disebut sebagai mu'dal, di mana terdapat 2 atau lebih perawi
secara berturut-turut yang terputus ataupun gugur daripada rantaian sanadnya, ya. Okey. Mungkin ada yang kata, alah, tak maulah Al-Albani, kita nak rujukan yang lain. Okey tak maulah Al-Albani. Okey, boleh. Saya bawa rujukan lain pula oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Yang ini Imam hadis, tokoh hadis yang besar, wafat tahun 806 Hijrah, juga merupakan guru kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okey, jadi kitabnya ini berjudul, saya besarkan dulu. Okey, jadi tuan-tuan, kita bincang semua dengan merujuk pada kitab-kitab, bukan sembang kari, bukan sembang dalca, tapi ada rujukan semuanya. Dan rujukan ni open, maknanya tuan-tuan pun boleh baca sendiri dekat skrin, atau kalau nak install sendiri perisian Maktabah Syamilah ni, boleh je dah, dan kemudian boleh membuat rujukan sendiri, ya. Jadi kitabnya Takhrij Ahadits Ihya. Maksudnya di sini Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, beliau menyemak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Tajuk penuhnya saya highlight di sini, saya selectkan dahulu, panjang tajuk penuhnya, ya. Al-Mughni an Hamlin. Al-Mughni an Hamlin Al-Asfari fil Asfari fi takhrij ma fi ihya'i minal akhbari. Tu dia, panjang kitabnya, tapi diringkaskan sebagai kitab Takhrij Ahadits Al-Ihya, okey, oleh Al-Hafiz Al-Iraqi yang wafat tahun 806 Hijrah. Okey, jadi kitab ini memang menjadi rujukan yang masyhur kerana Al-Hafiz Al-Iraqi telah menyemak darjat hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin susunan Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijrah. Okey, jadi apa kata beliau? Okey, jadi saya select di sini. Okey, ini samalah. Okey. Right. Sama juga, dua rangkap saja, ya. Jadi apakah penilaian oleh Al-Hafiz Al-Iraqi? Okey, jadi katanya dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah daripada hadis Aisyah mu'dalan. Okey, jadi hadis mu'dal juga, yang ini hadis yang terputus atau gugur dua atau lebih perawi secara berturut-turut. Dalam kes riwayat sambutan penduduk Madinah apabila Rasulullah SAW tiba, yang benar 3 atau lebih perawi yang telah gugur secara berturut-turut, sebagaimana jelas Syekh Al-Albani di sini, ya. Okey, 3 orang perawi atau lebih, 3 orang perawi atau lebih yang telah gugur daripada sanadnya. Okey, jadi sebab itulah bila kita rujuk kitab Dalailun Nubuwah tadi tu, kita tengok sanadnya pendek saja sebab ada 3 ataupun lebih perawi yang sebenarnya telah gugur daripada sanadnya. Kita buka balik kitab. Okey, kan macam saya katakan, pendek saja sanad, padahal 460 tahun tempohnya antara Imam Al-Baihaqi dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Okey. Ala hadis daif. Bukankah ulama kata boleh amalkan hadis daif? Salah. Hadis daif tidak boleh dijadikan sumber hukum. Kita sekarang nak bincang apa? Hukum nyanyian, nasyid ataupun qasidah, dan dijadikan riwayat ini, kisah ini sebagai hukum untuk mengatakan harus bagi nyanyian qasidah ataupun nasyid, harus ataupun mubah, kan. Jadi riwayat ini ingin dijadikan sumber hukum, tetapi sebenarnya tak boleh sebab ia daif, ya. Secara lebih terperinci, ini sekadar tambahan, secara lebih terperinci, tidak boleh menggunakan hadis daif dalam perkara akidah, hukum dan perkara ghaib. Kenapa saya jelaskan ni? Sebab ada seorang sahabat saya menerangkan pengalamannya. Beliau hadir di kuliah Zohor, tak silap saya, dekat pejabatnya itu. Lalu ada seorang penceramah tu yang menyampaikan kisah-kisah ghaib yang dia tertanya-tanya riwayatnya itu. Lalu bila dah habis, sahabat saya ni pun approach kepada penceramah itu, lalu bertanyalah tentang darjat riwayat-riwayat yang disampaikannya tu. So penceramah kata, tak apa, boleh je sebab ini bukan bincang perkara hukum. Padahal hadis daif hanya boleh digunakan dalam rangka menerangkan
keutamaan sesuatu amalan, dalam rangka menganjurkan sesuatu amalan ataupun menegah daripada sesuatu perkara yang salah. Tak boleh suka hati menyampaikannya dalam topik-topik lain seperti akidah, hukum dan perkara gaib. Dia menerangkan peristiwa-peristiwa yang melibatkan perkara gaib yang dia sendiri tak tahu darjat riwayat tu. Sebab kalau nak pakai pun, ia daif yang ringan. Tak boleh daif jiddan, tak boleh maudhu, tak boleh tiada asal usul. Ini semak pun tak tahu, sekadar ini bukan bab hukum, boleh saja sampai. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati dengan mereka yang berkata para ulama mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif. Betul, tetapi para ulama telah meletak banyak syarat dan mereka ini mengamalkan hadis dhaif tersebut tanpa syarat-syaratnya. Umpama macam saya selalu sebutkan, kalau nak naik Air Asia, now everybody can fly. Okay? Tak semestinya boleh terbang terus. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu layak menjadi penumpang dalam penerbangan Air Asia itu. Okey, baik. Dari semakan Tadi saya makan dari sudut sanad bahawa ia dhaif kerana terdapat 3 atau perawi yang telah gugur daripadanya secara berturut-turut. Sekarang saya makan dari sudut matan pula, dari sudut teks riwayat pula. Jika disemak kandungannya, sebutan yang masyhur itu dikatakan min saniyatul wada, bererti daripada satu daerah, satu kawasan namanya saniyatul wada. Ini tidak benar kerana Saniyatul Wada terletak di utara Madinah ke arah Syam. Sementara Rasulullah SAW datang dari Mekah yang berada di selatan Madinah. Okey, ada rujukan tak perkara ni? Rujukan seterusnya ialah kitab Zadul Ma'ad. Okey, jom kita buka. Kitab Zadul Ma'ad. Alright. Okey, yang judul penuhnya ialah Zadul Ma'adu fi Hadyi Khairil Ibad. Okey, dia adalah kitab dalam kategori sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wafat tahun 751 Hijrah. Sedikit pengenalan kitab ini. Walaupun ia dalam bidang sirah tetapi menarik. Imam Ibn Qayyim, beliau bukan saja bincang dari sudut sirah, tapi kadang-kadang ada juga selit tentang hukum fiqah ke, ada juga selit dalam bab akidah ke. Ini yang sebuah kitab yang masyhur, yang sudah pun diterjemah ke bahasa Indonesia. Tak silap saya 5 atau 6 jilid, ya. Okey, jadi ini edisi Muassasah Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Shu'aib Arnaud. Baik. Kita sekarang merujuk ke jilid 3, muka surat 482 yang ada, okey. Alright. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Ni yang saya kata ni, min saniyatil wada' wajabal syukru alaina ma da'a lillahi da'a. Okey. Kalau macam setakat ni, kita telah buka beberapa rujukan. Macam saya kata, semuanya sekadar 2 rangkap saja. Okey, sekadar 2 rangkap saja. Tetapi yang telah masyhur tersebar punya panjang. Kita pun tak tahu mana mari. Tetapi yang penting ialah, yang asal ada rujukan, ialah 2 rangkap saja. Setelah mengemukakan kata-kata ini, apakah yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim? Saya select terlebih dahulu. Okey. Beliau berkata, wa ba'dur ruwati yahimu fi haza wa yaqulu innama kana zalika inda maqdimihi ilal madinati min Makkah wa huwa wahmun zahirun li anna saniyatil wada'i innama hiya min nahiyatis syam la yaraha al-qadimu min Makkah ilal Madinah wa la yamurru biha illa iza tawajjahu ila Syam. Yang bermaksud, sebahagian perawi salah tak kala meriwayatkan kisah ini sebagai terjadi saat kedatangan baginda dari Mekah ke Madinah. Ini adalah satu kesalahan yang nyata, okey? Wahmun zahirun, satu kesalahan yang nyata, yang serius, ataupun kita sebut an obvious, very obvious mistake. Kenapa? Okey, kerana daerah Saniyatul Wada' berada di arah Syam. Okey, daerah ini tidak akan pernah dilihat oleh orang yang datang dari Mekah ke Madinah.
dan tidak akan dilalui, tidak akan dilintasi kecuali orang yang berangkat dari Madinah menuju Syam. Okey. Jadi bila duk menyanyi benda ni selalu, yang ini ni sebab kalau kita tahu Mekah berada di selatan Madinah. Okey. Sementara yang dinyanyikan pula min Saniyatil Wada'. Saniyatil Wada' ni satu daerah yang letak di utara Madinah. Mekah letak di selatan. Dan apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau ataupun baginda dari arah selatan, baginda tidak akan melalui Saniyatil Wada'. Yang akan melaluinya ialah orang yang menuju ke utara, ke arah Syam, ya. Jadi ada pendapat lain yang menyatakan sebenarnya sebutan itu yang duk nyanyi ni, okey, yang dua rangkap ini sebenarnya diucapkan apabila Rasulullah SAW dan para pejuang umat Islam pulang dari perang Tabuk. Okay, wallahu alam, sebab itu kita nak kena semak lagi darjat kekuatannya macam mana, ya, sebab dia kata Tabuk tu yang bahagian utara. So itu mereka ucapkan ketika baginda pulang dari perang Tabuk. Namun sekali lagi perlu disemak lebih lanjut, ya, tapi tak apa, kita fokus kepada yang ni dulu. Kan panjang berjela-jela pula video saya ni. Justru jika dikatakan peristiwa itu berlaku apabila Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka ia lemah dari sudut sanad dan tertolak dari sudut matan. Meskipun kisah ini sangat masyhur. Macam saya kata tadi, super masyhur atau mega masyhur. Tetapi dari sudut sanad ia lemah, dari sudut matan ia tertolak. Kenapa tertolak? Kerana salah. Daerah yang disebut itu berada di utara dan bukannya di selatan. Okey, ada satu lagi perkara yang ingin saya bawa ke perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Lazimnya sebutan Tala' al-Badru Alai ini sehingga akhir dijadikan nyanyian, baik sebagai nasyid atau qasidah. Ustaz Azhar Idrus juga menyatakan dua kanak-kanak menyanyikannya ketika menyambut ketibaan Rasulullah SAW ke Madinah. Ia dijadikan dalil oleh ramai agamawan bagi mengharuskan atau menghukum mubah nyanyian nasyid dan qasidah. Yang benar, ia tidak boleh dijadikan dalil kerana sanadnya lemah dan matanya tertolak. Kemudian, jika disemak secara mendalam, secara cermat, riwayat asal tidak menyebutnya sebagai nyanyian nasyid atau qasidah. Okey, ayo kita rujuk balik kitab yang asal. Okey, kitab yang asal. Alright, di bawah sini saya naikkan ke atas. Okey, tak kala tiba alaihi salam, maksudnya tak kala Rasulullah SAW tiba, sambung muka surat seterusnya, ke Madinah. Okey, para wanita dan kanak-kanak apa dia? Yaqulna, mereka berkata, mereka menyebut, mereka tak menyanyi. Okey, alright. Jadi siapa yang kata menyanyi asalnya tu? Okey, kalau baca riwayat asal ialah yaqulna. Okey, mereka berkata. Jadi sejauh pengetahuan saya, sejauh pencarian saya, yang pertama mengatakannya ia adalah nasyid dan dinyanyikan secara berirama bersama pukulan duf. Duf ni sejenis gendang jugalah, macam kompang ke apa. Ialah Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ayuh kita buka kitab Ihya pula. Okey. Okey, kitab Ihya Ulumuddin. Saya besarkan. Boleh nampak je, tak payah saya besarkan. Kan? Okey, apa nama kitab? Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijrah. Okey, jadi kita merujuk sekarang ini di jilid 2, muka surat 277. Boleh nampak kat bawah ni, ya? Jilid 2, muka surat 277. Jadi saya telah select apa yang beliau katakan, iaitu wa yadullu ala haza minan naqlu insyadu an-nisa'i ala sutuhi biddufi wal alhani inda qudumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud yang menjadi dalil atas perkara ini adalah nukilan bernasyidnya para wanita di atas bumbung dengan pukulan duf dan irama
ketika ketibaan Rasulullah SAW dan kemudiannya yang sama ni lah. Okey, yang sama tu. Okey, ingat tengok dalam kitab Ihya pun 2 rangkap saja, tetapi Imam Al-Ghazali berkata ia dalam bentuk bernasyid, dinyanyikan oleh para wanita di atas bumbung dengan pukulan duf dan juga berirama. Okey, tak kala sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, nota kaki nombor 1. Ini kitab Ihya yang macam tadi yang disemak oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Okey, yang yang ini kecil, kita tak apa, kita buka balik yang ini ni. Okey, terhadap kata-kata Imam Al-Ghazali ini telah berkata Al-Hafiz Al-Iraqi, saya highlightkan semula, saya select semula. Akhrajuhu Al-Baihaqi fi Dalailun Nubuwah min hadisi Aisyah mu'dillan wa laisa fihi zikra liduf. Okey, zikra liduf, zikrun liduf wal alhan. Okey, tanpa tak apa, kita baca sepenuhnya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah daripada hadis Aisyah secara mu'dal, namun tidak disebut dalamnya, maksudnya dalam riwayat asal itu dengan pukulan duf mahupun secara berirama. Okey, sebab macam saya kata, bila kita rujuk kitab asal, tidak ada, ia hanyalah yaqulna, mereka menyebut atau mereka berkata, bukannya mereka menyanyi, bukannya mereka ada pukulan gendang dan sebagainya. Itu ialah sekadar kajian saya, merupakan tambahan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Okey, oleh Imam Al-Ghazali seperti mana yang saya select di sini. Oleh itu, kesimpulan tentang riwayat ketibaan Rasulullah SAW setelah kita semak dan analisa secara panjang lebar, dan juga nyanyian Tala al-Badru alaina, pertama, sanadnya daif kerana mu'dal. Kedua, matanya tertolak kerana salah wilayah tu di utara atau selatan. Ketiga, yang diriwayatkan tu hanya 2 rangkap pertama. Keempat, ia adalah sebutan biasa ataupun paling-paling ia adalah syair. Ia bukanlah nyanyian nasyid mahupun kasidah sebagaimana yang telah lazim diamalkan di Malaysia mahupun di mana-mana lainnya. Ia sudah menjadi satu nyanyian padahal asalnya ia adalah sebutan sahaja. Okey, baik, ini tentang riwayat ketibaan Rasulullah SAW ke kota Madinah. Seterusnya, adapun hukum nyanyian nasyid atau qasidah, maka ia bergantung kepada kandungan liriknya. Pertama, jika di dalamnya terkandung perkara yang syirik atau boleh membawa ke arah syirik, maka hukumnya haram. Contohnya meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah nasyid, setengah qasidah ada kata-kata umpama madad ya Rasulullah, tolonglah wahai Rasulullah, atau meminta tolong kepada mana-mana makhluk lain. Ini adalah syirik, confirm dilarang. Tak perlu nak spin-spin sebab tentang lirik madad ya Rasulullah ni telah pun orang tegur. Tetapi mereka yang mengamalkannya boleh pula spin. Kami sebenarnya memohon syafaat Rasulullah. Syafaat kamu pohon daripada Allah, bukan daripada Rasulullah. Sebab syafaat itu hanya boleh dibeli oleh Rasulullah apabila mendapat izin daripada Allah. Okey, kedua, jika di dalamnya terkandung perkara yang bersalahan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ia juga dilarang, seperti akidah Nur Muhammad atau mengangkat Ahlul Bait Rasulullah ke tahap yang melampau seperti yang dilakukan oleh Syiah, atau sambil berqasidah berkeyakinan pula bahawa Rasulullah hadir sehingga disediakan sebuah kerusi kosong. Mereka memulakan qasidah sambil duduk, namun kemudian akan ada satu tempat tu mereka berdiri kerana kononnya Rasulullah telah hadir sama. Okey, saya sendiri pernah secara tak sengaja terhadir dalam majlis umpama, kawan jemput, kita pun pergi sajalah. Ingatkan ini zaman muda-muda dulu lah, ingatkan baca Yasin, lepas tu ada makan kan, yang penting makanlah. Tapi tengok dia orang menyanyi qasidah. Tapi saya tak tahu, buku yang tu pun tak ada, diam je lah tengok kan. Ada tiba-tiba tu dia orang berdiri. Saya taklah berdiri. Tapi sahabat sebelah dia, bangun-bangun, kita pun bangun. Dan kemudian dia orang yang duk menyanyi tu, semua duk fokus pada satu kerusi kosong yang ada kat situ tu. Mujurlah saya tak pergi duduk. Saya tak tahu kerusi kosong tu apa. Ini zaman dulu lah, kita pun tak tahu main hadir je.
Ada kerusi kosong, tiba-tiba dia orang berdiri, lepas tu semua duk tengok kat kerusi tu. Oh, mujur saya tak pergi duduk kan. Okey. Tak apalah, bila dah habis tu, makan-makan, main event, saya tanyalah, apa cerita tadi? Kenapa berdiri? Kenapa semua tengok kerusi? Tak nak cerita, dia orang tak nak cerita. Menunjukkan dia orang sendiri tahu benda tu kartun kan. Tapi mereka meyakini sedemikian. Jadi ini termasuk karut marut yang datang bersama dengan qasidah-qasidah itu. Ketiga, jika di dalam qasidah itu terkandung pujian berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga dilarang kerana baginda tidak menyukainya dan ia membuka pintu secara bertahap-tahap kepada mempertuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kaum Nasrani satu masa lalu memuji-muji Nabi Isa alaihissalam sehingga akhirnya mempertuhankan baginda sebagai anak Tuhan. Semua ini adalah sama seperti syarat-syarat sebelum seseorang itu menyusun lafaz selawat yang tersendiri, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video khas berkenaan selawat Nurul Anwar. Okey, ada di sini. Okey, selawat Nurul Anwar. Okey, itu dia 53 minit. Alright, link bagi video ini dalam kotak description. Saya jelas, kita semak selawat Nurul Anwar tu lirik demi lirik, rangkap demi rangkap. Apakah selari ataupun tidak dengan syarat-syarat tadi dia. Baik, terakhir, kenapa pula dikatakan nyanyian qasidah itu sebagai bid'ah dalalah? Qasidah menjadi bid'ah dalalah apabila orang yang mengamalkannya menganggap ia adalah satu jenis ibadah untuk mendekatkan diri, yakni taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah kepada Allah melainkan dengan cara yang Allah mahu dirinya diibadahi, dan semua itu telah dijelaskan oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dibuat-buat sendiri oleh manusia, semua itu adalah bid'ah dalalah, meskipun mereka memujinya dengan berkata ia adalah hasanah. Jadi tuan-tuan dan puan, sudah pun 45 minit. Jadi telah pun saya jelaskan pertama tadi tentang janggut. Kita telah merujuk daripada laman web Ustaz Azhar Idrus sendiri bahawa pandangan jumhur selari dengan pandangan yang dikatakan Wahabi. Silap-silap jumhur pun jadi Wahabi lah ni bahawa memelihara janggut adalah wajib, mencukur licin adalah haram. Pandangan mazhab Syafi'i ialah makruh, tetapi sekadar yang dijelaskan dari laman web itu saya tak nampak di mana, bagaimana mereka merumuskan hukumnya makruh, padahal dalil-dalil jelas menunjukkan bahawa ia adalah haram. Kemudian kita telah pun menyemak kisah yang dijadikan dalil tentang bolehnya qasidah, harusnya qasidah oleh Ustaz Azhar Idrus, bahawa kisah itu dhaif dari sudut sanad. Sebenarnya bukan Ustaz Azhar aja, kebanyakan, majoriti daripada agamawan, majoriti daripada agamawan akan berhujah dengan kisah itu. Padahal ia adalah dhaif dari sudut sanad, tertolak dari sudut matan. Kalau nak baca pun 2 rangkap sahaja, dan ia adalah sebutan, ia bukanlah nyanyian seperti mana yang kita telah pun biasa dengannya Jadi Wahabi beranggapan qasidah itu menjadi bid'ah dalalah apabila orang yang mengamalkannya berkeyakinan itu adalah salah satu cara ibadah, bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT, salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Adapun sekadar nyanyian, perlu juga disemak apakah dalamnya, dalam lirik qasidah tu, dalam lirik nasyid itu ada tak perkara-perkara yang syirik atau membawa kepada syirik. Ada tak perkara-perkara yang menyalahi akidah? Atau ada tak perkara-perkara kandungan-kandungan yang berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi semuanya bukan cerita Wahabi saja, bukan Wahabi sembang kosong, tetapi telah saya kemukakan rujukan-rujukan daripada para imam yang besar, yang masyhur Baik, dalam kotak description jangan lupa rujuk. Ada link pautan bagi video asal Ustaz Azhar Idrus. Video react saya bahagian pertama, yang ini bahagian kedua. Video saya tentang jom bicara perkara khilaf. Penjelasan Ustaz Azhar Idrus tentang hukum janggut. Penjelasan juga Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri akan hukum makruh mencukur janggut di sisi mazhab Syafi'i.
atau apabila diarahkan oleh majikan. Sebab kadang-kadang seseorang itu dah tahu wajib simpan janggut, haram cukur, tetapi majikan, syarikat dia kerja pula yang tak bagi kan. Jadi macam mana pula ya? Kemudian definisi hadis muqdal dan video saya Ayuh Semak Selawat Nurul Anwar. Baik, kita berhenti di sini. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam bahagian ketiga. Kita bincang tentang kunut subuh pula. Okey? Yang dikatakan sebagai Wahabi itu membidaahkan kunut subuh. Persoalannya, ada tak ulama, imam mujtahid yang turut membidaahkannya? Kita jumpa nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.